Okey, so nanti saya akan sharekan lah recording ni nanti. Okey, sebelum kita mulakan, ada tak GPGD yang dalam ni pada malam ni masih belum pernah activate dia punya apa ni, ID yang baru tu, yang ada domain negeri tu? Semua dah kan? Hari tu sebab kita pun dah pergi bootcamp hari tu, so kita dah aktifkan. Okey, so di ruangan chat saya ada bagi pautan yang penting untuk kita gunakan nanti. Okey, so nanti bila bengkel nanti ada dua perkara yang GPJD akan akan bertanggungjawablah untuk membantu. Okey, kalau tengok hari tu 3 hari 2 malam, hari tu pun ada yang tanya takkanlah 3 hari 2 malam tu kita punya, tak okey, bukan 3 hari 2 malam tu GPGD. Okey, sekejap saya share semula. Okey, pautan tu. Okey, so perkara yang kita kena buat, yang pertama sekali kita nak bantu guru-guru, so nanti yang datang tu nanti tak silap saya ada guru bahasa Inggeris, ada SIC+, ada PPD, ada JPN. So pertama sekali yang kita akan bantu ialah untuk aktifkan the new credential tu. Okey. So, ada tak kat sini siapa-siapa yang dah berpengalaman untuk buat bengkel aktifkan apa ni new personalized credential tu? Ada tak? Okey, ada Faith ada kan? Okey, lagi ada tak siapa yang pernah? Okey, so hari ni saya akan tunjukkan. Okey, first kali kita punya the first part ni kita akan tengok dulu macam mana nak aktifkan personalized credential. Dan okey, suka untuk saya ingatkan, berkemungkinan besar akan ada beberapa ID yang tak dapat buat self reset password. Okey, especially kepada ID-ID yang baru, iaitu guru-guru yang baru. Okey, guru-guru yang baru masuk, ataupun apa ni, guru-guru pelatih yang baru posting. Okey, jangan risau, jangan pening kepala. Okey, kalau tak dapat nanti tak apa. Nanti saya akan sharekan bagaimana untuk GPGD supaya dapat hantar bantu guru-guru, pegawai-pegawai untuk email helpdesk. Okey. So saya sarankan helpdesk dihantar secara individu lah. Okey, berbanding secara pukal. Okey, bila kita hantar pukal dia akan mengambil masa banyak sikit. Okey, contohnya PPD. Okey, contohnya saya ambil PPD Kuching lah contoh Okey, PPD Kuching dia kumpul 30 orang sekaligus and then dia hantar kepada helpdesk. Okey, boleh tetapi dia akan mengambil masa lebih panjang sedikit sebab dia memerlukan orang panggil apa ni? Dia memerlukan proses yang agak lama sikit lah sebab untuk reset password secara pukal. Okey, so saya sarankan GPGD sarankan kepada guru-guru, pegawai-pegawai yang akan dilatih nanti supaya mereka menghantar sendiri. Okey, menghantar sendiri email. Okey, nanti saya akan bagikan template juga. Okey, supaya helpdesk Microsoft ni dapat bantu aktifkan. Okey, dan setahu saya masih ada beberapa ID yang masih belum di-assign license-nya. Okey, so nanti helpdesk akan bantu dari segi itu. So yang itu jangan risau. Nanti saya akan bagi template. Okey, so kita akan go through terlebih dahulu. Okey, sekarang di pautan kita tu, okey, saya akan sharekan skrin Kita nak tengok dulu the 5 welcome kit. Okey, so saya nak go through satu persatu tu tidaklah. Okey, kita akan tengok go through macam mana kita nak self reset password. Yang itu yang paling penting. Dan di ada part untuk training pada malam ni kita akan buat tengok reading progress. Okey, macam mana kita nak buat supaya reading progress tu dia tak rasa macam sesuatu benda yang membebankan
And then kita nak expose benda tu dia adalah sesuatu benda tools yang membantu. Okay, especially guru-guru bahasa lah. Okay, even guru-guru bahasa Melayu pun. Akan tetapi untuk setahu saya lah launching pada kali ini dia akan fokuskan kepada bahasa Inggeris. Okay. So, saya akan share screen dulu. Okay, kejap. Okey, kalau ada soalan boleh tanya terus. Jangan malu-malu. Okey. Jangan segan-segan, boleh terus tanya. Okey, mungkin cikgu-cikgu akan nampak kepala saya terteleng ke sana sebab ada satu skrin sebelah kanan dan satu sebelah sini Okey. So jangan tengok kenapa Cikgu Fazli ni pelik sangat. Okey. Aish. Okey. So, untuk masuk ke pautan ni, welcome kit ni, okay, welcome kit dah ada. Okay, nanti untuk training tak perlulah go through satu persatu kepada orang panggil apa ni, kepada peserta. Akan tetapi kongsikan. Okay, boleh kongsikan pautan yang saya bagi tadi tu, yang saya letakkan dalam ruangan chat tu, boleh berkongsi dengan peserta untuk bengkel nanti supaya dia boleh bantu orang lain juga nanti. Okay, so ini welcome kit. Boleh tengoklah nanti boleh terangkan apa benda yang kelebihan dia. Okey, yang itu tak perlulah saya nak terangkan lebih lanjut. Sekarang kita nak tengok di bahagian satu ni. Okey, so sekarang kita dah ada domain mengikut negeri macam ni. Sebelum saya tu lupa, boleh nampak tak skrin saya ni? Nampak kan? Okey. So kan seronok apa, syok sendiri pula cakap Okey, so ini pautan ni ini ialah credential yang baru ataupun domain mengikut negeri. Okey. So kita dah ada Perlis sampailah ke Sabah Okey, so yang ini saya tak perlu nak terangkan lagi. Okey. Bagi guru-guru baru yang baru berpindah, kalau dia tak dapat nak masuk, okey, cuba gunakan negeri yang lama terlebih dahulu. Okey, jika tak boleh juga, okey, minta dia email helpdesk supaya kita boleh bantu and then nanti ID-nya akan ditransfer ke negeri yang barulah. Okey. So yang ini tak ada masalah, yang ini clear. Okey, so yang ini tak ada masalah sangat kan. Okey. Untuk pegawai dia ada PPD, okey, kalau pegawai di PPD, kalau JPN dia ada JPN, okey. Kemudian dia ada mengikut negeri dia lah, okey, at Johor, ini contoh Johor lah, okey. Untuk domain Selangor sahaja yang ada pecahan 2 domain, Selangor 1 dengan Selangor 2. Negeri lain semua ada satu sahaja. Okey? Sebesar-besar Sarawak pun ada satu saja. Okey? Selangor ada banyak sebab penggunanya terlalu ramai. Okey? So untuk Selangor, siapa yang buat training untuk Selangor nanti, okey, perkara yang nak kena tengok, saya telefon. Okey, so kita nak klik ke sini, kita boleh semak Selangor 1, PPD Kelang, PPD Hulu Langat, PPD Hulu Selangor dengan PPD Gombak. Okey. So untuk negeri lain dia tak perlu terangkanlah benda ni. Okey. Hanya untuk negeri Selangor sahaja. Supaya nanti kenapa dia masuk Selangor 1 tak dapat? Kalau dia masuk Selangor sahaja pun tak dapat. Okey. Sebab dia sensitif lah. Okey, kalau tak tulis 1 ataupun 2 ni memang tak dapat masuk. Untuk Selangor 2, PPD Kuala Langat, PPD Kuala Selangor, PPD Sabah Bernam, PPD Sepang, PPD Petaling Perdana dan PPD Petaling Utama. Okey. So, yang ini je lah. So, kepada trainer-trainer untuk Selangor nanti, yang ini kena tekankan lah supaya dia orang tak confuse So, saya patah balik jap. Okey, kat sini kita ada catat alih bagaimana untuk kita self reset password terlebih dahulu. Akan tetapi,
jika pengguna tu dah reset password, tak perlulah nak suruh dia buat baru. Okey, tak perlulah, kita boleh skip this part. Okey. Kita tahu ramai lagi yang tak tahu pun kewujudan ID ni sebenarnya. Okey. GPGD ni lah, okey. Bonda selalu cakap kan, okey, kita lah nak kena buat apa Ripple ni kan. Okey, supaya lebih ramai gunakan. Okey. So, saya dah letakkan kat sini delima welcome kit ni. Okey, ni pautan dia. Okey, sekarang kita nak tengok sebelum dia nak masuk ke delima tu, okey, nanti untuk training nanti sebelum kita ajak dia masuk ke delima tu, make sure dia dah reset password terlebih dahulu. Okey? Supaya nanti bila kita dah masuk ke delima and then tiba-tiba nak patah balik, so agak bermasalah. Okey, so untuk masuk self reset password, kita akan masuk ke pautan ini aka.ms/delima password reset. So saya ada letakkan di ruangan. Kalau Selangor pindah daerah, okey, good question Bagi dia masuk daerah yang sebelum tu dulu. Kalau tak dapat, okey, kalau tak dapat masuk daerah yang baru, masuk daerah yang lama, okey. And then kalau tak boleh juga, minta dia email helpdesk. Okey. Kalau dia tak sabar-sabar nak pindah ke daerah yang baru, boleh email helpdesk juga untuk ditransferkan ke ke daerah yang baru lah. Okey. Mana tahu dia nak lupakan kisah silam dekat daerah lama kan. Okey, so boleh boleh email helpdesk supaya cepat-cepatlah pindahkan. Okey. Dia trauma dengan Selangor 1 kan. Okey, nak Selangor 2 pula. Okey. Fazli. Ya. Kalau dia tanya berapa lama, nak jawab macam ni kalau ada SLA ke? Apa dia? Berapa lama apa? Macam kata berapa lama nak tunggu? Macam tu Okey, helpdesk, okey. Dekat situ, okey, sepatutnya dia akan reply in dalam 24 hours lah, okey. Contohnya dia email pukul 9 malam ni, sebelum 9 malam esoknya dia akan dapat respon. Okey. Okey. Itu paling cepat lah, okey. Tapi janganlah dia nak email 9.14, 9.15 dah nak ditransfer ke yang baru. Okey, kemudian kalau untuk tengok waktu operasi helpdesk adalah pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Okey, waktu itu dia akan transfer dia akan reply secepat mungkin lah. Okey, so untuk self reset password, okey, sekarang saya akan guide macam mana kita nak self reset password. So link pun saya ada bagi, okey, dekat ruangan chat. So saya nak tunjukkan bila kita klik link ni, dia akan bawa ke kejap Bila kita klik link ni, okey, delima password reset ni, so dia akan masuk macam ni. Kecil sangat ke? Nak saya besarkan sikit. Okey, cukup besar tak? Okey. So, dekat sini masukkan ID yang baru tu. Okey, sebagai contoh ini saya punya G53 @. Okey, saya belum move on daripada Johor. Okey. @johor.moi-dl.edu.my. Okey, so masukkan email. Kemudian dekat bawah ni, kalau rasa susah sangat nak baca kan, okey, kita boleh reload dekat sini. Okey, kadang dia punya tulisan tu susah sikit. Berbelit-belit. So saya masukkan NLWXV3SW. Okey. So, dah masukkan. Okey, yang ini clear Masukkan ID yang baru masukkan ID yang baru. Kemudian masukkan dia punya capture ni. Okey, characters ni and then click next. Okey, jika ada masalah contoh masalah dia cakap dia tak dapat nak detect ID tersebut. Okey. Tak perlu nak paksa dia suruh buat lagi, okey? Terus email helpdesk sahaja. Okey?
Sebab ada beberapa ID yang memang ada masalah. Okey, yang itu helpdesk sahaja yang dapat membantu. Okey, GPGD tak dapat membantulah. Okey. Cik Fazli, yang helpdesk tu sorry to interrupt. BPM ke Microsoft? Ya? Yang helpdesk tu Microsoft ke BPM? Microsoft. Microsoft yang akan reply. Okay. Ada beza tak dengan yang email DHD tu, yang Delima punya helpdesk? Lain eh? Apa dia? Ada 5 punya helpdesk. Ini ini lain. masuk helpdesk.microsoft. Okay. Apa tadi? So, Helpdesk dot Microsoft. yes, saya dah letak saya paste lagi sekali Okey. So, kalau perasan helpdesk dia tu untuk yang Microsoft punya. So dia punya respon tu immediate ke kalau cikgu stuck dalam masa tu immediate respon ke? By right dia akan jawab dalam masa 24 hours lah. Contoh kalau cikgu stuck, one of the participants stuck, dia akan affect the next day punya apa ni? Okey, dia tak effect sebabnya kita masih boleh access balik dia masih boleh access gunakan panggil apa ni? Delima yang before this, yang the first one tu untuk access team sebab yang itu untuk kita boleh di progress. Oh, boleh juga, masih boleh lagi. Yes, boleh. Nanti Cik Fazli tunjukkan sekali lah jika tertinggal ke. Ya, betul. Okey. Cik Fazli, Ya. Faiz suruh tengok WhatsApp. Okey. Nanti part delima tu nanti kita akan masuk kemudian Okey, kita kena reset password dulu supaya kita punya the next process tu tak interrupted lah. Okey. So dekat sini dia akan detect email delima kita yang sebelum ni. Delima yang satu dulu tu. Okey, yang melalui Google tu. Okey. So dia akan hantar, okey. So dekat sini kita akan minta dia email. Okey, so kita klik email kat sini. Dia akan hantar verification code. Okay. So, dia akan hantar verification code. So, ni saya buka saya punya ni. Okay, ni saya punya verification code. Okay. Jangan siapa-siapa tolong reset pula password saya ni Okay. Ini verification code. Okay. And then yang ini kita copy dan kita masukkan. Yang satu ni sini kot. Okay. Salah. Sini. Okay, next. Dipatah balik pula kejap. Saya masukkan balik. Okay, so kalau tak silap saya dia punya verification code ni dia ada expired Okay, so dia bukannya kita boleh guna secara terus lah. Okay, so yang ni saya ulang semula. Kita nak masukkan G-53008801 at johor.moi.dl.edu.my. Okay. So sebenarnya saya dah buat self reset password. Okay. So yang ni saya tunjukkan supaya nanti cikgu tahu dia punya the process. Okay. Kemudian klik next. Okay. Dan kemudian minta di email. Okay. So nanti okay, so yang ini ialah email. Okay, kejap 919. Okay. So ini ialah email yang pertama tu. Okay, yang email yang sebelum ni kita dapat. ID yang sebelum ni. Okay. So dah dapat verification code. Kemudian masukkan. Kemudian tekan next. Nanti boleh kita reset password. Okay, so yang ni clear?
Okey. So sekarang nanti bila bengkel nanti untuk access reading progress dan Teams, of course lah kita nak kena access Teams. Memang kita boleh shortcutkan ke office.com. Tetapi jangan shortcutkan, kena melalui portal Delima. Okey. So buka portal Delima, okey, boleh type je Delima. Okey, dan buka ke Delima 2.0 ni. Okey. So ini adalah URL untuk Delima, saya letakkan di ruangan chat. Okay. So URL ni boleh save supaya kita boleh blast kepada peserta nanti Ma, baru water. No water. Dah. No, Okay. So click here to log in. Okay, kena agree ke dulu sebelum kita log in. Login Delima ni jangan guna ID yang negeri tu. Yang itu tak boleh sebab dia tak ada access to Google Okay. Gunakan ID yang pertama, yang sebelum ni, yang tak ada negeri tu. So, yang kat sini clear tak? Okay. So tak ada masalah kan? Semua dah biasa guna. Okay. saya ulang yang Cik Fazli, kat sini memang kita guna Delima ada old one. Ya, betul. Oh, okay. Hari tu Cikgu Tan kata kita boleh terus gunakan yang negeri punya tak Yang negeri punya tak boleh. Sebabnya yang itu memang tak ada access to Google punya. Yang itu untuk Microsoft je. I see. Okay. Okay. Alright. Okay, and then kat sini kita allow. Okay. So dekat sini kita ada ni lah, nanti kita boleh terangkan kepada pegawai-pegawai, cikgu-cikgu yang hadir tu. Okey, ini adalah Delima 2.0 yang telah dilancarkan oleh menteri hari tu. Okey, so kat sini kita nak cari Microsoft. Okey. Saya ulang. Okay, so untuk akses Microsoft, untuk akses Teams, so kita akan tengok kat sini ada logo Microsoft ni. Okay. Dan kemudian kita akan masuk ke Teams. So, dia akan redirect ke page macam ni. Okay. Dan kemudian sign in, gunakan ID credential yang baru tu. Okay, so kat sini saya guna ni lah G-53008801 @johor.moi-dl.edu.my. Okay. So kemudian saya klik next. Kemudian masukkan password yang kita dah reset password tadi tu. Dan kemudian sign in. Okay. So untuk first time ni dia nak dia punya MFA, multi-factor. So kat sini kita boleh verify balik nombor telefon kita. Okay. So bila kita verify nombor telefon ni lebih senang. Lepas ni bila kita terlupa password, so contoh kalau macam Faith dia jadi admin dekat daerah, tak perlu lagi dah nak melalui orang lain. Kita boleh reset sendiri password. Okay. Sekejap. Okay. So kat sini saya masukkan dia punya email yang ni. 081-01-moi-dl.edu.my. Okay. So saya boleh email me. Okay. Mana yang baru, yang terkini ni? Pukul 9.26 ni.
Okay, so bila dia dah verify ni, okay, dah kita boleh finish. Okay, so yang ni saya masuklah ke Teams. Okay, so untuk Teams, GPGD pun tahu kita ada boleh gunakan web, kita boleh gunakan yang kita dah install, kita juga boleh gunakan iPad pun boleh, kita boleh gunakan telefon pun boleh. Okay, so untuk bengkel nanti fokuskan kepada satu lah, iaitu yang apps punya, desktop apps. Okay. Okay, so sampai dekat sini untuk self reset password clear kan? Ada masalah tak? Okay, if anything peserta ada masalah, okay, minta dia email helpdesk dan ini ialah template-nya. Kejap saya nak buka template dia jap. Okay. Okey, ini template yang saya dah gunakan sebelum ni. Okey, dan helpdesk dapat membantu dengan pantas lah. Okey, boleh tengok di ruangan chat. Okey. Nanti minta peserta yang ada masalah untuk dia email helpdesk tu, diisikan detail ni. Nama penuh guru. Kalau dekat sini pegawai, diganti dengan pegawai lah. Nama penuh pegawai. Okey, sekolah mana. Kalau tak ada sekolah, di JPN mana. Okey, negeri mana. Kemudian email delima iaitu MOE-DL dia, yang the first one. Yang the previous one, the first one yang tak ada negeri tu. Okey. Kemudian yang kelima, adakah guru baru masuk sekolah ataupun adakah pegawai yang baru, tapi pegawai tak adalah sebab memang ID dia memang dah ada kan. Okey. Kemudian adakah guru baru berpindah, ya ataupun tidak. Okey. Kalau dia baru berpindah, nyatakan negeri sebelum dia berpindah. Okey, so dia hantar dalam bentuk details ni. Dan kemudian emailkan ke helpdesk.microsoft@moe-dl.edu.my. Dia mesti email menggunakan ID delima dia. Dia tak boleh gunakan akaun personal. Sebabnya security issue. Sebab contohnya okey, saya pakai akaun personal saya, okey, saya nak reset saya tahu Ustaz Khairi punya ID, saya nak reset password dia kan. Okey, padan muka dia tak boleh nak access kan. So saya hantar pakai akaun personal saya tu, and then saya cakap kawan saya Ustaz Khairi ni tak boleh nak access, padahal saya saja je nak pedajal dia kan. Okey. So make sure guru-guru, pegawai-pegawai yang hadir email menggunakan email rasmi. Okey, MOE-DL sahaja. ID delima sahaja yang diterima. Okey. Kalau dia guna akaun personal, helpdesk akan reply balik untuk dia isi balik email menggunakan email delima juga. Kalau tidak, tak akan dilayan. Okey. Tu kadang-kadang cikgu-cikgu ni dia cakap kenapa tak reply pun. Okey. Padahal dia guna ID personal. ID personal tak boleh nak di-reply oleh helpdesk. Okey. Okey, so bab personalized credential ni okey clear Okey. So kita GPGD ni tak berapa ramai ada. So tapi kita tak ramai ni pun kita mampu buat perubahan Okey. Ada yang kat tangan tu. Ya. Cik Fazli nak tanya, Ya. kalau dia baru pindah and then nama dekat delima tu, nama sekolah dah tukar sekolah baru. Tapi bila nak reset password, dia tak boleh reset. Tapi dia still boleh guna Office 365 tu guna email yang at negeri asal dia. Tak apa kan? Ada isu tak? Tak apa. Sebab nanti tak silap apa? Ya? Tak apa. Tak tahu.
Selalunya dia orang akan migrate kan, tapi dalam bentuk secara berkala tu. Yang itu saya tak pastilah, okey. Di luar pengetahuan Itulah nak Oh, tanya, Cik reset Fazli. password tu setahun sekali kan, kalau tak silap saya. Ke salah ke makna tu? Yang itu saya tak pasti. Tak, Cik Fazli. reset password tu tak. Kalau nak Dia- request helpdesk untuk reset password, kalau tak silap berapa kali pun boleh. Nanti dia Cik Ya. Fazli, saya admin delima daerah di PPDSPU. Reset password tu berapa kali pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, thank you. Cik Fazli. Ya. Sebenarnya macam kes saya lah, saya pindah daripada Putrajaya ke Johor kan. Cuma lepas 2 hingga 3 bulan, baru akaun tu dimigratekan ke negeri yang Johor sekarang ni. Okay. Cuma saya masih ada isu dengan state punya ID lah. Okay. Cuma tadi saya tanya tu lah sebab bila saya cakap dengan GCT Penyenaras Lestari, dia hantar dekat email yang DHD tu yang untuk akaun D5 tu. Kan ada helpdesk untuk D5 kan? Dia hantar melalui akaun CM. Cikgu Faradila. Saya. Cikgu Faradila. Okey, sebenarnya masa nak reset password tu, nak reset password untuk yang akaun MPC Microsoft ke akaun D5? Microsoft. Okey, kalau tapi Microsoft- at State Johor. Kalau Microsoft, kita kena hantar, tak payah minta admin D5 sekolah buat. Sebab admin D5 sekolah, dia hanya tahu reset password akaun D5 saja. Jadi Ya, dia betul. memang akan request dekat DHD. Jadi kalau untuk request yang ni, sepatutnya kita hantar dekat Microsoft. Dan sebenarnya dalam portal D5, kalau kita buka dekat Microsoft tu, dia ada juga helpdesk Microsoft. Betul. Ya, betul. Okay. Sebab saya cek juga dengan SSTP Johor. Jadi itulah dia pun advance macam itulah. Dan cuma betul Cikgu Fazli cakap tadi, saya pernah hantar masa saya baru pindah, saya gunakan email personal. Okay. Jadi memang tak reply sampai hari ni. So tadi saya baru send email yang baru melalui akaun yang MOE lah. So let's see how lah. Okay. Tengoklah 24 hours. Okay. Pengalaman sendirilah. Okay. Itulah. Thank you. Waktu operasi helpdesk pun sampai pukul 5 petang je kan. Okay, nanti kita tengoklah dia reply bila kan. Okay, baik. Terima kasih. Okay, satu lagi nak tanya. Ya. Tadilah bukan saya yang tukar nak assist cikgu sekolah ni untuk tukar dia punya email yang ada Melaka bla bla tu kan belakang tu. So dia keluar your school account is no longer active. Maksudnya apa tu? Untuk dia nak install Word ke apa tu? Dia nak buka Office 365, nak guna akaun D5 tu lah. Post tu kan boleh kan guna akaun ID account ni tak boleh install kena beritahu siap-siap lah. Okey. Macam mana ulang balik? Tak boleh install. ID kita ni bukannya boleh guna untuk install Word, PowerPoint, Excel ke apa tu. Kita boleh guna yang online sahaja. Office 365 online sahaja. Sebab yang ini ialah lisensinya A1. Kalau yang install tu bukan yang ini. Okay, tak apa. Esok saya tengok balik sebab tadi dia guna Sebab saya pernah tengok juga sebelum ni ada orang pernah mesej saya tanya kenapa dia keluar macam tu. Tapi yang itu sebab dia sign in, dia nak aktifkan lesen Microsoft Office yang dia install tu. Memang dia akan keluar macam itu. Yang kita punya ni tak boleh install lah. Okay. Yang percuma je. Esok saya tengok balik. Kalau dia ada masalah ke yang selain apa yang saya cakap tu, okay, minta dia screenshot and then hantarkan kepada helpdesk saja. Okay. Alright, thank you. So biar helpdesk lah yang peningkan kepala untuk cikgu. Okay, dia memudahkan kerja lah sebenarnya. Okay, ada lagi? Okay, so sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak assign untuk reading progress. Okay. Okay, so untuk create reading progress punya assignment, dia pertama sekali dia mesti menggunakan ada berapa jenis team semua sekali? Tanya quiz sikit.
Ada berapa jenis? 4. Ada 4 Tak semua tu ada reading progress. Yang ada hanya satu sahaja. Iaitu apa? Kat mana? Kelas. Kelas T. Kelas. Wih, seronok pula mengajar lamanya tak mengajar. Okey. Dia hanya ada pada kelas team sahaja. Okey. So nanti bila create dengan peserta, okey, of course kena pakai kelas team sahaja. So bila kita join or create teams kat sini, kita create teams. Okey, ada 4 jenis ni tadi. Okey, Tahniah tadi jawab 4 tadi. Okey, ada yang tiba-tiba diam tu takut kena tanya kan. Okey. Ada 4 yang ada reading progress kelas team ni sahaja. Sebab apa? Sebab kelas team sahaja yang kita boleh assign assignment. Okey. PLC, staff yang ada sini tak ada. Okey. So, jangan buat ajaran sesat pula nanti. Okey. Nanti berpeluh-peluh kat depan dekat depan peserta nanti. Okey, peserta saya tengok boleh tahan juga ramai setiap session tu. Okey. So, saya nak kena tunjukkan ke macam mana nak create teams? Tak payahlah ni GPGD dah kot, okey? Tak apa. Nak tunjuklah Cik Fazli. Kena tunjuk juga. Tunjuk. Nanti saya nak share dengan a few BSTP punya officers. Okey. So saya demo kat sini, okey? So create team kat sini. Okey, so klik dekat class teams kat sini. First kali namakanlah team tersebut, okey? Contohnya panggillah reading class, okey? Dia guna huruf besarlah. Okey, reading class. Kemudian next. So add student. Okey. Kemudian add teachers jika perlu. Kalau seorang saja, seorang je lah. Okey, student ni kita tambahlah seorang. At least saya nak tambah siapa lah Okey. Saya tambah Ustaz Asyadi lah. Ada tak boleh search tak? Okey. Mujur ada Asyadi Tazli ni. Okey. Contoh ni student saya seorang Okey. Ni boleh add ramai lagi. Okey. Untuk student yang lain, kita boleh bagi kod untuk dia join. Tak payahlah cikgu penat-penat nak add seorang-seorang. Okey, so kita add kat sini. Dan kemudian close. Okey. So inilah paparan kita. Okey, so kalau perasan kita dia dah berpindah ke tepi sini home page, class notebook, assignment, grades, reflect dengan insight ni. So hari ni saya tak nak sentuh yang lain. So saya akan tunjukkan kita nak create assignment. Okey, so klik assignment. Okey. Untuk create kita assign reading progress. Kemudian klik create. Okey, untuk masukkan assignment reading progress, kita pilih yang ini, the first one ni, assignment, bukannya quiz Quiz ni untuk form sahaja. Okey. So kita ambil assignment. Okey, buka-buka the first time kita buka ni kan, okey. Dia akan tanya ni, dia akan suggest ni, try reading progress, okey. So saya pangkahlah sebab ada expert kan, kalau tak apa-apa expert boleh tekan next so tengok tips dia Okey, so first kali kita masukkan title, okey, title kita punya assignment. Okey, kelas membaca. Okey. So instruction ni boleh masukkan, it is optional. You can you can put in the instruction ataupun tak nak pun tak apa. Okey. Tapi kalau cikgu of course lah dia letaklah untuk student lebih faham macam mana apa benda nak kena buat. Okey. Dan kat mana nak letak reading progress? Okey. Dekat sini di bahagian attach ni. Okey, klik attach ni. Kemudian dia ada satu kat sini, reading progress. Okay. So pilih kat sini reading progress. So kat sini hari ni kita akan fokuskan kepada reading progress je. Okay. So by default dia akan nampak macam ni. Okay. Ada dua pilihan
nanti tekankan kepada peserta, dia ada dua pilihan. Yang pertama, dia boleh gunakan sampel library kat sini. Sampel library kat sini disediakan oleh ni lah, Readworks. Okay. So tak perlu nak cari artikel dekat luar pun tak apa. Dan dekat sini, kita boleh tengoklah level dia, grade level dia. Okay. Contohnya, pelajar tersebut darjah 3. So dia boleh bagi darjah 3 kat sini. So ni grade level 3 ni. Dan dekat sini kita boleh tengok, kita boleh ada ni lah, okay, ada tajuk dia. Baby polar bear grows up ke, a big star ke. Sebelum kita assign, kita boleh preview dulu. Okay, bila kita hover kita punya cursor ni, kita boleh klik preview. Okay, so ini artikel dia. Okay, 50 patah-patah je. Dan dekat sini, jika perasan, alamak, tutup pula. Okay, dia ada Lexile level ni. Lexile level ni adalah level untuk orang panggil apa ni? Saya ada Google sebelum ni. Okay. Ni, sekejap Okay, student ni, a popular method used by school to measure a student readers ability untuk membaca lah. Okay. So dekat sini dia punya Lexile level berapa, then ni word count dia. Okay. So sebagai contoh, saya nak pilih a camping trip ni, saya boleh preview dulu. So dia lebih panjang sikit, 150 word. Dan jika kita nak, kita boleh select. Okay. Okay, so yang ini saya tunjukkan dulu. Jika kita menggunakan apa panggil apa? Reading material yang telah sedia ada. Okay, sekejap lagi kita tengok macam mana kita nak upload sendiri. Okay? Tuan Cik Fazli, if I can interrupt here. Okay. Part kita di sini sebab the whole bengkel 3 hari tu dia memang fokus pada reading progress. Okay. So kita akan ada 2 slot, satu slot malam dan satu slot pagi. Okay. So bila slot malam tu we will just talk about yang pengaktifan Ya, akaun betul. Delima. Okay, Betul. yang tadi tu, yang Cik Ah. Fazli kata tu. We just talk about that, we help all the teachers untuk sedialah untuk the next day punya program. Okay. The next day tu kita hanya guide sampai sini je. Tak perlu pergi detail sangat sebab ELTC akan dah sediakan content dan mereka akan guide macam mana nak get all those yang mereka dah sediakan daripada British Council, daripada Yes, betul. Sebab yes. yang untuk GPGD ni saya nak terangkan mengenai technical part je. Alright, okay. Yes. Okay. Okay. So dekat sini jika kita menggunakan orang panggil apa ni? Artikel yang telah sedia ada, okay. So dekat sini kita tak boleh edit bahasa apa, auto detect language kita tu tak boleh detect sebab memang dia bahasa Inggeris sahaja. Okay. So nanti yang ini saya tunjukkan kemudian. Okay, so kat sini dia ada reading level dia berapa, nak adjust pun boleh. Okay, yang ini saya tak berapa mahir lah. Okay, mungkin boleh tanya ELTC. Okay, selalunya orang yang ajar English dia tahulah Okay, dan saya akan terangkan the technical part only. Okay, so dekat sini number of attempts. Jika kita letak unlimited, dia boleh record and then dia boleh redo dia punya recording. Okay, berapa banyak pun dia nak. Contoh, jika kita nak jadikan dia sebagai ujian, contohnya, kita boleh letakkan dia sebagai satu. Satu ni maksudnya, dia record, lepas tu dia tak boleh nak redo recording dia. So kat sini kena terangkan number of attempts tu apa kepada peserta. Okay, kalau kita satu tu, lepas dia record, dia terus kena hantar. Dia mesti kena hantar. Dia tak boleh nak redo. Okay. So yang ini clear? Okay, so kemudian time limit. Okay, yang ini saya letak unlimited lah. Okay, kalau apa sekali kena hantar terus macam kejam sangat pula. Okay, mana tahu dia tersasul kan. Okay, so time limit. Time limit ni
berapa minit. Contohnya artikel ni kita rasa macam student saya ni, dia macam kita nak create a challenge for the student. Okay, kita rasa macam ni 3 minit lah, 3 paragraph ada 3 minit. Okay, 3 minit cukup lah. Dia mesti baca within the 3 minutes. Dia tak boleh lebih 3 minutes. Okay, kalau budak tu lama-lama, okay, so lama lah. Okay, kemudian so yang ni kita boleh opt untuk limit cut off feature ni. Okay, kita boleh on kan. Okay, so janganlah kejam sangat dengan student, bagilah no limit. Okay, bagilah dia membaca. Yang penting dia membaca tu penting. Okay, kemudian pronunciation sensitivity. Okay, less sensitive, default ni medium lah. Okay, dan more sensitive. So kalau kat sini more sensitive tu dia kena sebut sebutir-sebutir tu memang dengan betul dan tepat. Okay, barulah markah dia tinggi. Okay, so kat sini saya letakkan default. Okay, kalau pelajar baru nak membaca, okay, mungkin kita boleh letakkan less sensitive. Ini bergantung kepada kreativiti cikgu tu lah. Budi bicara cikgu tersebut. Kita terangkan sahaja. Less sensitive tu apa, default tu apa, more sensitive tu apa. Okay. Kemudian ni ada reading coach. Reading coach ni, okay, contohnya selepas dia baca, ada beberapa perkataan yang dia susah nak sebut ataupun dia pronounce dia incorrectly, reading coach ni akan ajar dia, okay, macam mana nak pronounce the word. Okay, so nanti saya akan share, tak silap saya ada video, okay, macam mana reading coach tu boleh buat. Okay, so nanti kita boleh dengar AI tu bercakap dan kemudian pelajar tu boleh sebut, dia record dan dia sebut. Kalau lepas, dia akan keluar bintang warna hijau. Okay. Dan yang ini require video. Kita nak require video ataupun tidak. Okay. So yang ini, kalau selalu saya cakap, okay, biarlah require video sebab kita boleh nampak pelajar kita tu membaca. Okay, boleh dijadikan evidence juga. Okay, so once dah siap kat sini, and then kita boleh klik next. Okay. Dan yang ini, okay, nanti ELTC mungkin boleh bantu dekat sini. ELTC dia ada rubrik untuk CEFR, betul tak? Apa, Faith? Kita boleh masukkan rubrik. Okay, bila saya tunjukkan the technical part kat mana nak masukkan rubrik. Okay, kita add rubrik kat sini. Okay, so kita dah ada CEFR rubrik kat sini. Saya dah ada rubrik. So saya boleh masukkan dan saya klik next. Okay, jika belum ada, kosong lagi, nanti semua orang yang datang tu adalah kosong. So kita kena klik dekat sinilah add rubrik. Dan ELTC nanti mungkin akan bantu dari segi kat sini untuk rubrik. Okay, yang itu di luar saya punya kepakaran lah untuk bahasa Inggeris ni. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan rubrik yang dah ada satu. Okay, ini dan kita next. Okay, ini rubrik dia. C2, C1, B2, B1, A2, A1. Okay, saya pun tak tahu yang mana satu yang better kan. C1, C2 kan yang bagus kan. C2 kan. Okay. Itu yes. Okay, so yang ini dia ni lah. Okay, so kita boleh attach this one. Yang ini nanti ELTC akan terangkan kepada peserta. Okay, kita terangkan the technical part. Macam mana kita nak masukkan rubrik tersebut. So kita boleh attach. Okay, contohnya kat sini saya ada attach rubrik. Okay, so kat sini kita nak assign tu kepada student mana? All student. Okay, kita boleh tetapkan due date. Okay, yang ini tak perlulah saya terangkan detail sangat. Okay, kita pun ada lebih kurang 10 minit lagi. Okay, kemudian yang lain ni kita boleh edit balik ke. Okay, once dah siap semua, kita boleh assign. Okay, so kita assign. Okay, so kat sini saya ada satu je student. Sekejap lagi saya tunjukkan macam mana dia punya result tu nanti. Okay, sekarang saya nak tunjukkan jika kita upload sendiri artikel. Okay, contoh saya create assignment. Ni cara dia sama je. Okay, reading. Okay, reading 2 pula.
Okay, so kat sini instruction boleh masukkan. Okay, attach kat sini sama juga, attach reading progress. Okay, sekarang kita nak import Word ataupun PDF. Dia hanya dua sahaja. Okay, terangkan. Dia selalu peserta ni dia akan tanya, walaupun kita dah cakap Word ataupun PDF, dia akan tanya juga. Kalau letak PowerPoint boleh tak? Excel ke boleh tak? Tak boleh dua sahaja. Okay, so kita pilih kat sini import Word or PDF. Dan kat sini kita boleh pilih lah sama ada daripada OneDrive ataupun daripada Teams ataupun daripada Class Notebook. Cara yang biasa kita guna ialah kita upload daripada device kita lah. Okay, upload from device. Saya ada ke tak artikel. Okay. Sekejap lah saya copy satu lah. Okay. Copy berita satu. Okay, saya nak ambil okay, saya nak ambil ini contoh saya nak tunjuk bahasa Melayu punya. Okay, contoh saya ambil artikel bahasa Melayu. Okay, new. Okay, contoh saya import Word. Okay, saya ambil upload this device. So saya ada satu artikel saya buat tadi. Apa? Saya copy. Ni artikel mengenai pengantin. Tengah guna pula. Okay, kalau tengah buka Word tu tak boleh ni tak boleh upload Okay, kita open. Okay, sekarang ni dekat sini bahasa Melayu. Okay, of course lah kita akan terangkan. So ini adalah what's next lah. Okay, mungkin yang datang tu adalah untuk bahasa Inggeris. Okay, tapi what's next dia dekat sini kalau perasan dia automatic dia dah detect Malaysia, perasan tak? Okay, sebenarnya kita masih boleh ubah. Contohnya dia detect ni sebenarnya salah bahasa Melayu, bukannya bahasa Melayu. Kita nak dia detect lah bahasa Indonesia. Kita boleh klik kat sini edit. Kita boleh pilih ni ialah auto detect language. Maksudnya bila pelajar baca dia terus bagi markah. Contoh Ustaz Khairi dia ajar bahasa Arab kan. Dia carilah Arabik. Ada tak Arabik? Okey, ni Arabik Libya ke Morocco ke Oman. Ini adalah auto detect language yang support dalam Microsoft Teams. Okey. So jangan cari bahasa tu pula. Okey, kalau face nanti orang tanya apa bahasa Kadazan Dusun ke apa yang lain ke, tak ada lah Okey. Bahasa Iban. Bahasa Iban ke tak ada belum ada lagi. Okey. So dekat sini kita boleh pilih. Kalau kat sini dah betul Malay ni, so kita boleh ataupun bila kita upload artikel sendiri, kalau dalam bahasa Inggeris, okey, sebutan English US dengan English UK adalah berbeza, betul tak? Dan di Malaysia kita menggunakan English UK, kan? Okey, walaupun kita dah lama belajar English UK tapi tak ada lagi logat UK kita ni kan, okey? So kita boleh pilih lah kat sini, English apa? English Singapore ke, okey, English kita boleh pilih English UK. Contoh ini English UK. So nanti dia kena baca dalam English UK lah. Okey. So yang ini clear tak? Bila kita nak assign. Okey. So yang lain ni sama je. Okey. Kita boleh letakkan reading level dia berapa. Yang ini kita boleh ni. Dan sekarang saya nak tunjukkan. Okey, ini contoh saya buat. Okey, memandangkan tak ada student, saya buat dengan anak sendirilah Okey, anak baca, okey, bapaknya tengok je result. So yang ini yang dah turn in, ini yang mana tu? 2021. Okey, this one. Okey. Okey, so dekat sini kita boleh tengok, okey, ini ialah recording pelajar kita lah. Okey.
So dekat sini kita boleh on-kan lah auto detect. Auto detect ni maksudnya ke pelajar baca macam ni, anak saya baca dia auto detect terus berapa accuracy rate dia. Okey. 54%. So kat sini bila kita ubah sensitivity level ni, okey, ni medium lah. Okey. So kita boleh high. Okey. Nanti dia punya accuracy rate dia akan berubah. Okey. So kalau kita nak less lagi, nampak tak accuracy rate dia sampai 77%. Okey. So kat sini kita boleh create a challenge lah kepada student kita. Mula-mula kita bagi low dulu and then medium ke. Ini bergantung kepada cikgu lah. Okay, ini bergantung kepada kepakaran cikgu bahasa tersebut lah. Kita terangkan dari segi the part which is untuk the technical part ni kat sini Okay, so kat sini dia ada mispronounce. Berapa banyak mispronounce, omission. Okay, berapa mispronounce ni dia salah sebut perkataan tersebut. Omission dia terlepas, kan? Insertion ni dia maksudnya dimasukkan perkataan tersebut. Okey, repetition dia repeat. Okey, once kalau kita boleh dengar balik pelajar kita baca, okey, contoh dia dah sebut ni bring ni betul. Kita sebagai cikgu, kita boleh manually correct this one. So kita klik saja pada ni dan kita klik correct. Okey, so nanti dia akan hilang lah. Purple tadi akan hilang. Okey, excitement tadi, okey, sebenarnya dia tak terlepas pun. Dia ada sebut. So, kita boleh tandakan correct. So, setiap perubahan yang kita buat, dia akan affect markah dekat sini. Okey. So, kita nak scroll pelajar yang lain. Tapi saya ada 2 je lah. Anak ada 2 je. Okey. Anak murid tak ada. Kalau ada 40, 40 je lah. So, cikgu tak perlulah nak ni. Nak tengok satu persatu nak panggil student datang seorang. Okay, the best part is student dia nak buka reading progress ni dia tak perlu pun buka pakai laptop ataupun pakai komputer yang high end. Dia boleh gunakan smartphone dia. Okay, percayalah smartphone student sebenarnya lebih canggih dari cikgu Okay, so ada yang tak angkat tangan tu. Cik Fazli nak tanya, dekat bahagian pronunciation sensitivity tu, bila kita change, dia change for individual atau dia change for the whole class? Individual. Oh, maksudnya kita boleh decide budak ni susah atau senang macam tu lah walaupun teks yang sama. Ya, betul. Dia individu. Alright. Okay, sebab semua pelajar tu tak sama dia punya reading macam Dr. Azmah ada tulis kan. Okay. Kena kita tahu student punya reading level tu tersebut. Okay. Kalau saya nak tambah satu lagi info, di part yang tukar sensitivity, tukar all these details yang cikgu BI punya aspek tu, minta jangan sebaik kata kami ajar di sini teknikal sahaja, yang menentukan nanti ELTC akan bantu sebab dia akan redundant. So minta cakaplah benda tu. Beritahu yang ELTC akan advise on sensitivity, so kami ajar technical je. Emphasize on that. Thank you. Okay, thank you Jay. Okay, so dekat sini kita boleh masukkan feedback. Okay, tulislah apa-apa, terbaik ke, okay, good job ke, great job ke, okay. So once dah ni kita boleh return. Okay, dan kita akan bagi kembali lah. Okay, so that's it untuk reading progress. Okay, the technical part. Cik Fazli nak tanya. Ya. So macam saya lah, saya memang tak pernah guna lagi reading progress. So memang tak akan ada sampel macam Cik Fazli punya ni. So nanti macam bila kita nak present tu, so macam ni part yang ni? Boleh pinjam saya punya lah. Pakai anak saya pun boleh. Maaf, kami akan sediakan slide yang standard untuk okay, thank you. Nanti jumpa Cikgu Fazli juga. So slide tu is standardized for all the 6 zones. Alright, nanti share dalam Telegram sekarang. Alright, thank you. Tomorrow. Tapi nanti kalau boleh, jika berkesempatan, peserta dah ada peluang untuk access dia orang punya new credential kan. Okay, yang mana yang tak ada tu boleh pakai credential yang lama lagi. Okay.
beri dia peluang untuk dia cuba assign, okay? Bagi dia experience assign benda ni. Okay, supaya dia tahu the technical part tu kat mana nak klik, kat mana nak klik, sebab dia boleh learn more by doing lah berbanding kita show kan. Okay. So nanti mungkin dia orang akan selalunya kalau kat hotel tu dia akan duduk dalam classroom style kan Cik? Kita akan ada dalam 200 peserta. Dalam 200 peserta mungkin dia akan duduk dia punya seating tu mungkin classroom style. Okey. Betul. Boleh bagi dia change ID, okey. Seorang jadi student, seorang jadi cikgu. Sama juga. Macam itu. Bagi dia experience untuk dia create teams dan macam mana dia nak assign reading progress ni. Okey, tak perlu nak explain lebih-lebih lah pasal teams yang lain-lain. Sebab kita mungkin masanya tak cukup. Okey. Betul. So the technical part dekat bahagian NPC pada sebelah malam tu. Dan pada sebelah pagi keesokan harinya untuk ni. Tata cara penggunaan sahaja. Ya, betul. Yang konten semua ELTC akan cover, BPSH pengoperasiannya akan cover, bahagian-bahagian lain cover. Kita tata cara penggunaan je melalui Delima. Okey. Alright. Ya, Faith? Saya nak tanya Puan Jayanti sebenarnya. Okay. Slot tu berapa lama ya Puan Jayanti? Setiap slot 2 jam, Cikgu. 2 jam. Yang pagi itu GPGD akan terlibat dengan explaining this thing also lah kan? Ya, betul. Malam kita bantu, GPGD akan bantu untuk new credential tu. Sebelah pagi kita akan mula dengan how to use reading progress melalui Delima. Okay. So the bahan of the ELTC, that one will not be included, right? Bukan. Kita hanya sampai assign tu je. Secara teknikal je. The rest they will do. Mereka buat homework lagi banyak. They have done their homework. Yeah. Thank you. Alright. Puan J, nak tanya juga pasal kan kita punya program tu 3 hari kan. So yang malam tu malam hari pertama ke hari kedua ke? Okey cikgu, yang 17 hingga 19 3 zon iaitu di Melaka, di Melaka, KL dan ke Kelantan, 17 malam dan 18 pagi. Dan yang 19, 20, 21, 19 malam dan 20 pagi. Saya akan share jadual malam ni ataupun pagi, in a bit ataupun esok pagi memo surat akan dah diturunkan. Once surat tu saya dah dapat, saya akan share dalam grup Telegram dengan nama tuan-puan sekalilah. Dan kalau boleh secepat yang mungkin bagi saya berapa claim, terus saya boleh buat peruntuk claim staff tu. So kita hanya ada 2 slot tu lah yang sehari lain tu tak payah datang. Tapi ada bilik memang if you are there throughout the session tu memang baguslah. Sebab apa-apa bantuan memang mereka akan cari BSTP GPGD lah. So cikgu-cikgu akan ada bilik untuk 2 malam 3 hari tu. Hello? Puan Jayanti, I just want to confirm confirm. Sebab BPSH ada suruh minta cikgu isi. Is it the same thing? Same thing kan? Ya, betul-betul same. Sebab saya ada 2 peranan, so the JPN also got confused Tadi saya sama ada saya peserta ke ataupun saya JU. So itu sebab saya tanya. Because before that I'm in Sibu, ada lagi satu Celeste itu yang Sarawak punya. Oh, okay. So cikgu semua ialah penceramah. Oh, okay. Alright. Surat BPSH akan keluarkan. Saya dah hantar nama kepada BPSH. Okay. Alright. Thank you. Alright. Nanti claim semua dari BSTP. BSTP akan bayar. All your travelling, BSTP bayar. Okay.
Kalau tak ada kita wrap up lah the session. Kalau ada yang nak tanya, okay. Boleh tanya Puan Jayanti Okay. Semua okay? Nak tanya lagi sekali. Cikgu Fazli, kalau buka dekat portal Delima tu, dekat Microsoft, ada gambar kunci tu. Yang tu kan untuk reset password. So tu sama tak dia punya tu dengan yang apa URL yang kita guna tu? Kunci kat mana kunci Dekat portal Delima, lepas tu gambar Microsoft tu, lepas tu ada sama. Sama. So kita boleh start daripada situ juga kan? Boleh. Boleh. Alright, thank you. Fadli, saya ada satu soalan Tadi you said after mereka reset password tu, mereka mesti melalui Delima kan? Saya nak tanya kalau kenapa, apa reason dia tu? Sebab kalau dia sudah activate tu, tak boleh teruskah pergi ke, kalau dia install sudah Microsoft Teams tu, tak boleh ke bypass Delima, masih juga perlu pergi ke Delima 2.0. Sebab kita nak perkenalkan dia gunakan Delima tu. Okay, faham. Mesti cikgu, mesti melalui Delima. Don't skip that part. Okay. Yes. I just worry about the confusion because apabila dia masuk Delima 2, dia kena guna yang lama and then after that guna baru. So we have to know how to explain to them. Okay. Thank you. Okay. All the best kepada ni trainer nanti. Okay, ramai juga kita malam ni 28 orang. Bonda ada anything nak cakap to all GPGDs? Doktor ada. I think it's semuanya okay kot. Masing-masing semua dah try reading progress. For those of you who have not tried reading progress before this session, try dulu sekali. Right, so that you know the flow macam mana nak assign the reading progress assignment and everything. Okay. Yang keduanya macam tadi itulah we want to emphasize that you have to go through the 5. Alright, dia sama juga macam actually the process is the same as the 5 yang lama. Cuma second login itu baru kita pakai yang ID baru. Login pertama memang semua ID lama. Alright. Selalunya bila dulu kita masuk ID lama, lepas tu kita klik Microsoft, dia minta kita sign in lagi sekali. Dulu kita guna